Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali yang keberapa percubaan akhirnya berjaya juga. Alhamdulillah. Berkat hari Jumaat. Masya Allah. Okey, dengan wifi je, dengan telefon tak ada audio, macam-macam cubaan kita pagi hari ini ya. Okey. So sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sharifah Alea, and today we are going to do a live di bilik ngaji bersama dengan Ustaz Asni. Hari ini kita akan baca dengan harapan akan menghafal insyaAllah suratul Qadr. Wow, pandai-pandai je sebut kan. InsyaAllah betul lah. Nanti kita check balik dengan Ustazah Asni. Okay, so seperti biasa, kalau di bilik ngaji ni, kita akan disable comment sekejap lagi. Tapi kalau you all ada apa-apa soalan, boleh juga dekat masukkan dekat comments, dekat the question mark punya icon tu, the question box, okay? So just ask whatever it is that you want to ask. The idea behind choosing short surahs for di bilik ngaji ni is so that insyaAllah for all of us yang yalah sekarang ni kan PKP kan, so we're stuck at home, nak pergi masjid, nak solat tarawih sedikit susah, tidak dibenarkan. So so that we can perform tarawih at home as well. And ada jugalah perasaan yang macam lain-lain surah lah juga kan. Tak adalah kita repeat the same surah every day. But you know, I mean, there's nothing wrong in that, insyaAllah. Tapi itulah, cuba kan perbaiki diri, perbaiki bacaan, perbaiki apa yang kita hafal, insyaAllah. Okay, Ustazah Asni dah join ke belum? Halo Ustazah Asni. Mana Ustazah Asni? Arju here. Mana. Oh, belum. Okay. So, sekejap lagi kita akan join Ustazah Asni. Sebentar saja lagi. Let's see. Assalamualaikum everybody. Okay. Ya, hari ni saya yang take over di bilik ngaji. Okay. Nak bagi ni. Ni surah dia. InsyaAllah. Ya, sini. Yes. Okay, kita tengok dulu, syah dulu. Sambil-sambil saya cari Ustazah Asni. Belum lagi. Ustazah Asni tengok buat live lagi cik. Yes. The painting Ustazah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Ustazah, sedikit apa nama ni, hai, dia punya hai tu panjang kan. Internetnya dengan segala apanya, Masya Allah. Cobaan. Okay. Cobaan. Dia sehat? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah masih dapat peluang lagi untuk menikmati Ramadan. Masya Allah. Besok kita belum tahu. Syukur Kan? untuk setakat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Ustazah, sebelum kita mulakan, nak ingatkanlah kepada followers kita yang duk tengok ni, di bilik ngaji ni memang kita padam comment section. Tapi kalau ada apa-apa soalan nanti, you all boleh letak dalam kotak question mark tu lah. Okay, and then insyaAllah when we have the time, we will answer your questions. Not we, Ustazah will answer your questions. So, okay Ustazah, silakan take it away. Hari ni kita akan mencuba
Surat Al-Qadr. Surah Al-Qadar. InsyaAllah. Surah Al-Qadr. Okay, insyaAllah. Al-Qadar. Dapat. Surah ini adalah satu surah yang sangat hebat dan sangat-sangat mengujakan kita. Dan inilah satu surah yang menceritakan tentang satu perkara yang berlaku hanya only in Ramadan. Masya Allah. Illa fi Ramadan. Melainkan, tidak berlaku di waktu lain, melainkan di dalam Ramadan. Lovely. Dan subhanallah, dan ini sebenarnya adalah satu rahmat yang paling besar dan tanda kasih sayang Allah untuk umat Muhammad. Specifically ya? Yes. Masya Allah. Yang mana yang perlu kita syukurkan? Ramai orang boleh sujud syukur. Ya Ilya, hari ini saya nampak Lia seperti wajah ibu Lia lah. Umi. Oh, ya. Mama. Ya. Mama, Masya Allah. Sorry, tak bermakeup pagi ni Ustazah sebab saya literally di bilik saya. Tak make up dah cantik dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti kirim salam Umi ya. Insya Allah. Okay, saya cakap apa tadi? Specifically for umat Muhammad. Yes. Ramai orang buat sujud syukur sebab dia dapat banyak nikmat. Alhamdulillah anak dia lulus. Alhamdulillah dapat rezeki lebih. Alhamdulillah projek lulus. Alhamdulillah macam-macam projek. Macam-macam nikmat sujud. Kita sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berapa ramai orang sujud kerana kita menjadi umat Muhammad? Wahai Allah, terima kasih kerana letak aku sebagai umat Muhammad. Dan Allah tak pilih kita untuk letak sebagai umat Nabi Nuh, umat Nabi Yunus, umat Nabi-Nabi yang lain. Tapi kita diletakkan sebagai satu rahmat, iaitu sebagai umat Muhammad. Dan Nabi-Nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain mohon pada Allah submit, buat request untuk jadi umat sedangkan mereka sudah menjadi Nabi. Bukankah layak untuk kita bersyukur? So, sebelum kita mulakan ni kan, sebelum kita menghitung musibah yang ada pada kita, sebelum kita menghitung ujian-ujian dan kesedihan-kesedihan yang ada dalam hidup kita, hitunglah nikmat yang paling besar. Thank you Allah, you choose me as umat Muhammad. Tidak ada nikmat yang lebih besar. Baik. So, dan ini adalah salah satu hadiah dari Allah untuk umat Muhammad, iaitu malam Lailatul Qadar. Okay? Malam Lailatul Qadar. Baik, kita mulakan bacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita belum baca doa. Itulah baru nak macam mencelah sikit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma rzuqna ilma, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa shifaa min kulli da'. Itu doa minum air zam-zam. Tapi kita boleh baca, Allah merzuqna ilman nafi'a, ya Allah kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dekat dunia ni banyak ilmu, dekat dalam handphone banyak ilmu, dekat Google banyak ilmu, tapi kita mohon Allah kurnia kita ilmu yang bermanfaat. Kan? Warizqan wasi'a, dan juga rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan daripada segala penyakit. Tadi kita cerita pasal umat Muhammad. Di belakang saya ni saya ada lukiskan kubah hijau Nabi SAW dengan cap mohon Nabi di sebelah ni, Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Baik.
Suratul Qadar. Okay, dalam Quran muka surat berapa Suratul Qadar ni? Quran saya kecil sikit. 598. 598. 598. Okey. Surah ini ada 5 ayat sahaja. Tapi impact dia Masya Allah, dahsyat. Okay, kita baca. Idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kau baca Quran, maka bacalah isti'azah. Isti'azah tu artinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu isti'azah. Okey. Kalau sebut isti'azah, kita share sikit. Bila ada kalimah isti'azah, istighfar. Isti'azah, istighfar artinya meminta. Istighfar, minta ampun. Isti'azah, minta lindung. A'udzubillahi tapi bukan ketambuk lah. Bukan. 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 Jauh. Jauh. Istighfar, isti'azah. Okay. Maka isti'azah itu adalah satu perintah. Bila kau baca Quran, fasta'iz billah. Baca isti'azah. Minta lindung daripada Allah, daripada syaitan yang derajam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صدق الله العظيم تقبل الله. Baik, ini suratul Qadar. Kita pergi pada kalimah bil kalimah, huruf bil huruf, insya-Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, surah ini dinamakan surah Makkiyah. Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, tidak semestinya dia turun di Mekah. Tapi ulama berpendapat mengatakan ayat Makkiyah bermaksud dia turun sebelum hijrah. Sebelum. Walaupun ayat itu kadang-kadang turun di Mekah, tapi apa isinya? Kalau isinya banyak bercerita tentang tauhid, kan? Maka dia dipanggil surah Makkiyah. Okay? Yep. Inna, sesungguhnya. Jadi bila setiap kalimah Allah mulakan dengan inna, dia nak ambil perhatian. Dengar ni. Ya. Listen. Sesungguhnya, nak tahu tak? Sesungguhnya kan? Anzalnahu, telah diturunkan Al-Quran fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadar. Artinya Al-Quran ini turun keseluruhannya di Lauhul Mahfuz.
keseluruhannya di Lauhil Mahfuz. Barulah Al-Quran itu turun sedikit-sedikit yang disampaikan oleh Jibril, iaitu wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Okay. Jadi mulakan dengan inna, huruf alif, dan pastikan daripada dada, daripada hati. Inna. Anzalna. Anzalna. Okey, kita tengok. Hari tu kita dah belajar. Sebelum tu tengok tanda panjang. Tanda panjang, jumpa hamzah bagi 5 harakah. Okay. Kan kita banyak jumpa tanda panjang. Yeah. Kan? Waladdallin. Yang tu boleh bagi 6. Tapi tanda panjang sebelah dia hamzah bagi 5, bagi 3, 4 atau 5. Tapi bagi 5 paling cantik lah. Okay. Kan? Ustazah, untuk kami yang macam harakat tu dia macam berapa kiraan tu, cuba kalau contohnya kalau 5 lah. Okay, tengok speed bacaan kita. Okay. Tengok kita macam mana speed kita. Kalau you bawa 150 km sejam, maka lajulah kiraannya. Kalau kita bawa macam orang tua nak gerek, maka lamalah dia punya second dia tu. Inna anzalnahu fi layl. Itu slow. Kalau kita baca laju sikit, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau kita baca laju dengan bacaan hadar. Hadar ni orang nak baca laju untuk mengulang hafazan atau saja-saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu laju. Okay. Okay. So dia ikut nisbah dia jugalah. Masya Allah, itu ayat yang paling tepat. But thank you. Okay. Star student. Happy. Okay. Okay. Anzalna. Okay. Anzalna. Tanda mati. Nun yang mati tapi tidak bertanda. Iaitu ada kubur tapi mana nisannya. Okay. Ini bermaksud ada percampuran dengan huruf sebelah. Jadi tak disebut inna anzalna. Anzalna tak boleh. Bagikan ikhfa, sembunyi-sembunyikan. Hide kan. Dalam an ada huruf sebelah dia. Apa huruf sebelah dia? Zai. Zai. Okay. Jadi sebut an, ikhfakan zai. Anzalna. Jangan sampai azzalna. Faham? Jangan sampai azzalna. Anzalna. Ini cara untuk sebut nama Anzalna Nasir. Ya, nak sebut. Bagi tahu nama dia, cara sebut dia. Assalamualaikum Anzalna. Batuk dia bulan Ramadan ni. Batuk dia. dia. Banyak kali sebut Anzalna tu. Telah diturunkan. Anzalna hu. Hu itu adalah ayat untuk nya kembali kepada Al-Quran. Telah diturunkan dia itu, dah turunkan nya, hu tu kembali kepada Al-Quran. Fi pada Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar. Okey. Qadar. Kita belajar sikit bahasa Arab sedikit. Alright. Bila ada kalimah fi kat depan, dia sangat berkuasa untuk menukarkan baris huruf sebelah dia. Oh. Asalnya Lailatu, tapi disebabkan ada fi, maka Lailatu jadi Lailati. Oh. Fi. Kita panggil huruf ini adalah huruf-huruf jar.
huruf yang ada hak dan ada kuasa untuk mengubah baris huruf sebelah dia. I see. Sebab kita tengok huruf sebelah tu, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatu pula. Yang tadi mula-mula bila ada kalimah fi, dia sebut lailati. Ada beberapa huruf lagi yang ada kembarnya huruf ni yang boleh mengubah baris sesuatu menjadi baris bawah. Okay. Hurufnya contohnya ialah min. Min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lamba. Min tu from. Okay. Yang min artinya from. Yang fi, tu. pada. Tu. Tu lah. Tu ila. Tu ila. Ila. For, yes. Okay, kalau lah. Betul. Ila tu nak pergi mana? Awak dari mana? Ana minal baiti ila masjidi. I'm from home to masjid. To masjid. Okay. Ila. Jadi ila ni adalah huruf juga yang boleh membaris bawahkan sesuatu. Okay. Nanti kita belajar lain lah tu. Sekadar orang kata sambil-sambil. Okay. InsyaAllah. Sebab itu bahasa Arab ini sangat indah. Ya. Maka the chosen language. Betul, subhanallah. Indah sangat bahasa dia. Kalaulah bahasa Arab itu senang, ada pepatah Arab bagi tahu. Kalaulah bahasa Arab itu senang, nescaya unta bisa bercakap Arab. Ya, unta. Okay. Excuse me. Fi lailatil qadr. Okay, macam biasa hari kita belajar, qadr, wakafkan. Bila tidak wakaf dia tak ada masalah. Qadri. Bila wakaf, qadr. Qadr. Jangan lupa ra tu. Ra berbaris bawah yang nipis. Betul. Yes. Jangan lupa. Okay. Kalaulah ra ini berbaris depan, mungkin kita boleh buat macam ni. Qadr. Tebal kan? Qadr. Tapi sebab ra ini ri, maka kita wakafkan dengan nipis. Qadr. Qadr. Aywa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aywa. Okay. Ayat yang kedua. Wama, tanda panjang dan sebelah dia ada huruf hamzah. Hamzah. Tanda panjang sebelah dia ada huruf hamzah bagi 5 harakat. 4 atau 5. Okay. Wama andra. Salah satu hikmah kenapa dia panjangkan ma. Kenapa ulama tajwid meletakkan hukum ma itu panjang? Kerana sebelah dia ada hamzah. Takut kita tak dapat nak jaga hak huruf hamzah. Kerana pendek, okey? Wa ma adra. Wa ma adra. Tu jadi wa ma adra. Boleh sambung je dengan ma tu. Wa ma adra. Jadi ulama tajwid kata, wah kita kena panjang sikit. Kalau tak depa memang baca sambung tu wa ma. Okey. Kalau Hamzah. Babai hamzah. Kalau kita panjangkan dia kata mungkin dia orang boleh sedia sikit untuk sebut wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey. Dan ayat yang kedua ni Allah tanya kita balik sebab nak tarik perhatian. Apa yang kau tahu tentang Lailatul Qadar? Allah dah cakap dah. Quran tu turun pada Lailatul Qadar. Allah boleh terus buat. Allah boleh terus sambung ayat. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi Allah nak tarik perhatian kita dan indahnya gaya bahasa daripada firman Tuhan. Allah kata, kau tahu apa tentang Lailatul Qadar? Apa yang kau tahu? Ceteka. Ceteka. Okay? Dan Allah tanya dan Allah jawab balik. Allah tanya dan Allah jawab balik. Sebenarnya cara untuk memberi jawapan juga adalah dengan bertanya. Nak bagi jawapan, tapi tanya dulu.
Itu juga satu gaya bahasa yang sangat indah. Kan? Halus. Halus. Nak bagi hadiah, cerita apa hadiah dalam ni. Bukankah itu menarik perhatian? Apa dalam ni? Jadi akhirnya bagi tahu juga. Kan? Okay? Beginilah Allah. Maksudnya uslub dan gaya yang sangat indah dalam Al-Quran ni. Dan Allah jawab balik semula, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Okay, nanti kita cerita sikit. Nanti kita akan cerita cerita dia agak panjang sikit. Okay. Dan apa yang terjadi lagi? Sambung lagi ayat. Tanazzalul malaikatu waruh. Diturunkan malaikat. Punya banyak turun malaikat pada pada malam Lailatul Qadar. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya turun para malaikat. Cuma tak nampak jam je. Cuma tak nampak jam je. Kan? Punya banyak turun para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Fiha. Padanya, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun. Salam. Sejahteralah. Sejahteralah siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar ni. Sejahteralah sampailah terbitnya fajar. Okay? Lia tak baca pun. Lupalah nak ajak dia baca. Tak apa, Ustazah okey. Saya tu recording ni. So, okay, to be honest Ustazah, saya baca Quran ni, saya dah mencuba sedaya upaya untuk mendapatkan orang nak ajar betul-betul sebutan segala apa. Wallahualam kenapa tak pernah nak menjadi. Baru hari tu dah confirm dah orang tu nak datang PKP. So macam okay, so I use my app lah. So kalau misal kata tengah dah unsure sebutan dia macam mana kan, kita mainkan Syekh mana-mana punya sebutan kan. So like macam okay, kita ikut Syekh. Punyalah berangan kan. Itu satu cara yang baik juga. Kita tapi itu adalah alat bantu mengajar lah. Apa pun cari guru. Itulah tu. InsyaAllah. Okay. Ustazah, ada satu ayat, nampak sangat nak mengelak ni. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima tu, tadi awal tadi, Ustazah ada repeat 3 kali. Ni Mariam Hishamuddin pun dok tanya, kenapa Ustazah ulang 3 kali ayat salam tu? Salam tu artinya macam kata-kata sejahteralah, untungnya lah, sejahteralah. Sekadar untuk attention untuk diri kita supaya mentadaburkan ayat-ayat Allah. Kan? Sejahteralah, salam. Sejahteralah, sejahteralah. Macam kalau orang baca saja, ada juga kalimah-kalimah yang diulang-ulang. Yeah. Just for emphasis. Yes. Bangunlah. Bangunlah. Bangunlah wahai. Kan? Makin lama makin kuat kan. Dari keruntuhan kota Melaka. Kita. Sebab dia nak menghayati ayat-ayat tu kan. Jadi ini juga salah satu cara kita kalau kita cuba faham. Nak menghayati ayat-ayat Quran ni. Dengan lengok-lengok bahasa dia. Salam. Salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kita pun rasa ya Allah ruginya kalau tak bangun pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu pada 10 akhir Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat kain dia ketat-ketat. Maksud dia apa? Maksud dia itu adalah masa dia untuk bersama dan juga beriktikaf, beramal, ya. Jadi kepada isteri-isteri sekalian,
pada 10 akhir Ramadan, ni bukan PKP lah, sekarang tak adalah kan. Kalau bukan Ramadan, kita kena galakkan suami dan anak-anak lelaki kita pergi tidur dan juga iktikaf di masjid. Sekarang ni nampak iktikaf kat rumah lah. Iyalah. Iktikaf ni artinya di masjid di masjid Dekat rumah ni kita beramal je lah. Tak adalah, sebab tak ada nawaitu iktikaf fi baiti, tak ada. Saja aku beriktikaf di dalam rumahku, tak ada. Kan? Iktikaf tu di masjid. Sebab itu Masjid Nabawi zaman Nabi SAW, masjid dia siang dan malam hidup. Jemaah penuh setiap salat fardu dan malamnya penuh orang beriktikaf. Iktikaf ni tidak semestinya dia sembahyang. Ada juga orang iktikaf tapi dia tertidur. Itu juga dikira iktikaf yang berpahala. Jadi kita nak cerita sikit pada malam Lailatul Qadar. Jadi telekung yang saya pakai ni telekung saya beli di Palestin. Ni. Ada kaitannya dengan cerita kita pada hari ni. Sempena kisah Lailatul Qadar daripada seorang lelaki Bani Israel yang bernama Samsun ataupun Sam'un Al-Ghazi yang berasal daripada Palestin. Sebenarnya kebetulan je. Dan kebetulan pula cerita pasal Al-Qadar. Saya nak siap tadi punya lambat, saya sarung je lah telekung Jadi kisah ni berlaku pada zaman Bani Israel dulu, zaman dulu-dulu. Tapi saya tak perasan Nabi apa. Zaman Nabi apa. Okey, kisah Samsun Al-Ghazi ini adalah seorang pemuda Bani Israel yang sangat soleh. Dia sangat soleh dan kuat. Dia soleh dan sangat mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau perang, bawa dia ni berperang, confirm lah menang je lah dengan izin Allah. Confirm menang dengan izin Allah. Jadi, orang musuh-musuh dia ni cemburu dengan dia, nak cuba tangkap tak boleh. Kau setakat nak ikat, agaknya terberesin je dah putus dah ikatan tu. Tak boleh. Jadi diorang ni fikir macam mana kita nak tangkap depa Samsun Al-Ghazi. Akhir sekali mereka dapat idea untuk mengupah isteri Samsun Al-Ghazi. Upah isterinya, kau boleh tak tolong tangkap dia? Kita orang bagilah hadiah. Hadiahnya besar-besar lah. Mengikut apa yang dia suka. Dia offer lah mungkin lumayan, mungkin banglo. Kalau zaman sekarang banglo sebiji ke, Ferrari ke, kan, Lamborghini ke, kan. Jadi akhirnya kalahlah isterinya ni dengan hadiah-hadiah yang begitu. Okay. Jadi isterinya pun berusaha lah untuk cuba ikat suami dia. Ikat suami dia terjaga. Sekali je dah lepas kan. Wah, abang ni terror lah. Apa abang punya amalan sampai abang boleh kuat macam ni. Dia nak korek rahsia sebenarnya. Kan? Saya cerita ni mungkin agak pendek dan juga ringkas. Kita boleh cari cerita ni nanti daripada dengan lebih panjang dan detail nantilah. Boleh tengok pada ceramah-ceramah para ustaz dan juga ulama'-ulama'. Dan akhirnya suami isteri ni kan, apa yang tak cerita. Sayang punya hal. Rahsia pun terbuka juga. Abang ni kan, abang ni bukan ke apa. Allah ni bagi kurnia ke abang ni. Apa kurnianya tu? Kan? Kekuatan dia kata pada rambut dia. Kelemahan dia pada rambut. Kalau kau ikat aku pakai rambut aku, tak tahulah apa cara dengan detail. Kalahlah aku, tak boleh dah, dia cakap. Cerita ni saya dapat ketika di Palestin. Daripada Ustaz Muhammad bin Abdullah. Masa tu kita ziarah di Palestin, sambil tu dengar cerita Ustaz. Dan bila dapat rahsia, isteri dia pun ikatlah dia dan kalahlah Samsun Al-Ghazi. Dapatlah ditangkap oleh orang-orang Bani Israel. Orang kaum dia juga. Jadi bila dah tangkap dia ni, dia diseksa habis-habisan, diseksa dengan teruk sampai dah teruk, dah nak mati dah. Dia pun doa, wahai Allah, kalaulah kau beri aku peluang untuk lepas dan juga hidup lagi selepas ini ya Allah. Aku mohon kepada engkau ya Allah supaya aku hidup lagi 1000 tahun
supaya aku dapat beramal lagi kepada Engkau, wahai Allah. Samsun Al-Ghazi mohon umurnya dipanjangkan Semata-mata. seumur hidup dia. Hmm. Seumur hidup. Seumur hidup tu artinya seumur hidup lah digandakan. Masa itu umur Samsun Al-Ghazi lebih kurang 82 tahun. Lebih kurang. Okey? Jadi, dipendekkan cerita, Allah kabulkan permintaan Samsun Al-Ghazi, terlepaslah dia daripada seksaan kaum Bani Israel ni. Dan Allah izinkan dia untuk hidup lagi 80 tahun, 82 tahun lebih kurang. Artinya umur dia dah 80 tambah lagi 80 lebih kurang macam tu. So, 80 tahun ni, okey, setahun ada berapa bulan? 12. Ke 12 kali 80? Ui. Kalkulator tak ada yang dekat lah. About that lah. Okey, tak apa, tak apa. 1000 bagi 12 bulan untuk dapat berapa tahun? Sekejap Ustazah, I kena guna Tak ada, kertas. tak apa. Lihat jangan kira. Suruh dia orang kira. Lepas tu dia bagi jawapan. Okey, sekejap. Korang Pasang kira komen korang. jap. Okey, sekejap. 1000 bagi 12. 1000 bulan bagi 12. 1000 bulan bagi 12. Come on guys. Siapa ada jawapan dia boleh komen sekarang. Sementara tu I nak kira. 2, 8, 16, 960 bulan kata Faiza. 960 bulan. Okey, kalau 82 tahun? 82 tahun. Apa tu? 84 tahun? Oh, Masya Allah. Lebih kurang ni, lebih kurang. Aha. 83. Ustazah nampak tak dia punya Okey, tu? nampak. Okey, dia dah dapat jawapan tu kan? 84. Lebih kurang about 83 years ataupun 84 years, betul? Bukankah 83 tahun ini umur Samsun Al-Ghazi? Artinya Samsun Al-Ghazi itu diberi hidup selama 1000 bulan lagi. Lebih kurang. Okey? Okey. Okey? So, sebenarnya kisah Samsun Al-Ghazi ini ada sahabat tanya Rasulullah. Macam mana terbitnya kisah Samsun Al-Ghazi? Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, bila Rasulullah cerita pasal Samsun Al-Ghazi, sahabat-sahabat pun kata, untung jadi Samsun Al-Ghazi. Dapat hidup lagi 1000 bulan. Dah hidup 83 tahun. Hidup lagi 83 tahun. Rasanya kita tak dapat ni. Rasanya kita tak dapat macam ni. Contoh. Maka turunlah suratul Qadar sebab Rasulullah macam gusar sebab umat dia kata macam, best kalau jadi macam umat dia orang, sedangkan umat Muhammad adalah umat yang paling mulia. Okey? Maka turunlah suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa yang kau tahu tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti, siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia beramal selama 1000 bulan, seumur Samsun Al-Ghazi. Samsun Al-Ghazi buat satu dapat satu. Zikir subhanallah dapat satu, subhanallah pahala dia. Maka nak dapatkan 1000 bulan, kira satu. Tetapi indahnya umat Muhammad, Allah bagi shortcut. Yes. In that one night, you dapat berapa, bukan triple lagi ni. Bukan double lagi ni. Tapi ni adalah hadiah daripada Allah. Siapa beramal pada malam tu, maka sama dia beramal seumur-umur Samsun Al-Ghazi. Subhanallah. Kita hidup kan, katakanlah 82 tahun kalau panjang umur. Kalau Lia hidup 80 tahun, saya hidup 82 tahun, besok kita jumpa Lia, apa khabar kau Lia? Habis gigi kita dah. Kan? Kita hidup 82 tahun, kita beramal tak tentu lagi sampai 82 tahun. Betul. Ada dia Bukan yang pause. Yes.
Bukan Kan? setiap malam kita beribadah, kita Ya, bertahajud. ya. Tetapi hadiah Allah untuk umat Muhammad, siapa beramal pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia beribadah selama umur Samsun Al-Ghazi, iaitu 1000 bulan. Maksudnya malam tu, ada yang cakap mula lepas Isyak, ada yang cakap mula start lepas Maghrib. Maghrib. Tak kira lah, itu kita pilihlah mana-mana. Yang tugas kita adalah untuk beramal. Start lepas Maghrib dah start beramal dah. Ya. Kan? Andainya kita sembahyang Isyak. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, bererti kita telah sembahyang Isyak 4 rakaat selama 1000 bulan. Dan katakanlah malam itu, Lia, hidangkan air untuk suami. Sambil tersenyum, abang minum bang. Dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Lia okey? Ya? Lia okey? Okey. Okey. Dan katakanlah malam itu malam Lailatul Qadar, maka Lia telah mendapat pahala menghidangkan air untuk suami, itu satu, selama 1000 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan. Tambah pula dengan senyum pada suami, bererti Lia telah senyum pada suami selama 1000 bulan. Mungkin sebelum ni bang minum bang, air ada atas meja, minum Okey, sebelum ni. Tapi pada malam Lailatul Qadar, nak dapat lebih, abang minum bang. Senyum. Maka pahala hidang lain, pahala senyumnya lain. Sebab suami tak pergi iktikaf kan, suami ada kat rumah, masing-masing beribadah di mihrab masing-masing. Mungkin bertahajud bersama-sama. Kan? Suami semayang, isteri pun solat, baca Quran, hidang air. Abang air, haus tu. Dah baca Quran 5 juzuk kan? Haus tu ni air. Maka, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka pahala sembahyang dapat 1000 bulan, iaitu 82 tahun lebih kurang. Maka pahala hidangkan air untuk suami dapat 1000 bulan. Senyum pada suami dapat pahala 1000 bulan. Masya Allah. Baiknya Tuhan pada kita. Dan inilah salah satu cara untuk Allah bagi kita hadiah syurga. Untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan apakah permintaan yang paling, ada orang cakap, kita dah senaraikan doa untuk malam Lailatul Qadar. Selama 10 hari, dah senaraikan doa dia ada 5 muka surat. Contoh. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kami ya Allah, luluskanlah loan rumah kami ya Allah, luluskan loan kereta kami ya Allah, kami dah submit plan, dah submit projek, luluskanlah projek kami ya Allah. Boleh, silakan doa. Malaikat kata, tak ada doa lain ke? Betul lah. Malaikat kata, murahnya doa engkau. Macam tu je. Ya. Tak habis-habis meminta. Duniawi semata. Duniawi. Tapi tak salah. Kita tak cakap salah. Silakan minta apa yang kita nak minta. Ya. Tetapi ada satu doa yang paling besar. Kalau minta doa ini, bererti dunia dapat. Tak payah minta pun kita dapat. Apakah doa itu? Doa yang paling hebat pada malam Lailatul Qadar ialah, ampunkan aku wahai Allah. Aku tak tahu nak minta apa ya Allah. Aku mohon kau ampunkanlah dosa aku. Ampunkanlah dosa aku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini lagi satu doa. Doa ini kita panggil doa borong pukal. Yes. Kalaulah di dunia ini kita ada pasar borong. Yes. Okay? Senanglah pergi pasar borong. Dia jual murah-murah. Sekali buat dapat satu ikat. Kita pun ambil pakai bundle. Kita pun ambil pakai pakai kodi. Senang. Dapat beli banyak-banyak. Pakai kodi. Dan ini ada satu doa. Dia kira borong semua pukul habis. Pukul rata. Apakah doanya? Apakah doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah doa borong dan doa pukal. Ya. Betul. Actually, Lia baru terbaca hari tu, tengok video
hari tu pada yang single-single di luar sana yang Ya. bertanya-tanya lah soal doa yang terbaik untuk dapatkan suami ataupun isteri yang soleh, yang itu sama juga. Guna Ya. Boleh. baca, amalkan doa tu sebab Ya. it translates to the most simplest thing but the most Ya. what's it called, ikhlas lah, basically the good in dunia, the good in akhirah, and save us from the Sungguh. punishment of hellfire. Sungguh. Betul. You know? Okay. Ustazah, sorry, sebelum kita Yeah. a bit too far, boleh tak kalau kita address some questions ni mengenai surat Al-Qadr? Zakia tanya, Hamzah tu Ustazah baca sama tempat mahraj dengan ha simpul ke? Amboi. Simpul. Faham tak soalan? Faham? Okay. Ya, dia di tempat keluar yang sama. Okay. Alright. Yeah. Okay. And then lagi sama. Okay. And then Zakia juga, huruf ra di akhir ayat kita letak lidah je atau kena bunyi jelas macam Ustazah baca? Yang Qadr. Qadr. Kena ada bunyi lah ra tu. Kena ada sedikit tarkik tapi jangan banyak. Okay. Okay? Kalau Qadr. ayat yang ketiga tu sama juga bacaan ra tu, sebutan ra tu. Alfi syahr. Betul. Sebab dia ra berbaris bawah. Okay. So it doesn't matter baris 2 ke baris 1 ke. Jadi kalau bawah it's r. Ya, pandai. Dia Okay. dah pandai. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Sebab dia takut nanti terpotong balik nanti all the information kan. Yelah. Okay. Alright, so itu saja soalan yang ada. Okay, Ustazah, kita sambung balik pada ayat yang keempat. Kalau Ustazah nak ceritakan sedikit dia punya maksudnya. Tanazzalul malaikatu warruh. Telah diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu malaikat sebanyak-banyaknya penuh antara langit dan bumi ni. Subhanallah. Kalaulah Allah bukakan hijab kita, kita tak nampak pun ada ruang untuk antara langit dan bumi ni. Sampailah ke langit yang paling tinggi. Subhanallah. Subhanallah. Kalaulah Allah buka hijab kita. Dan ramai orang zaman dulu-dululah dia mencari tanda untuk Lailatul Qadar. Besok pagi tengok tanda. Ataupun malam tu 2-3 pagi kejap-kejap buka tingkap. Tak ada pokok yang sujud dah. Tak ada pokok sujud. Jangan tidurlah balik dulu Ustazah. Tidur baliklah, tak ada pokok sujud. Tidurlah balik kan. Tak payahlah tengok pokok sujud. Kau tu kena sujud. Betul. Kan? Sibuk nak tengok pokok sujud. Dia tak sujud-sujud. Tak ada pokok sujud. Tak ada lah. Bukan malam Lailatul Qadar. Bukan tugas kita untuk menentukan Lailatul Qadar. Tugas kita adalah mencari dan berusaha untuk dapatkan pahala pada malam Lailatul Qadar. Setuju. Ada rezeki alhamdulillah. Amal je. Buat je. Doa. Ya Allah, kalau malam ini Lailatul Qadar aku ya Allah. Semayang hajat. Sorry, aku malam Lailatul Qadar. Aku ya Allah untuk malam Lailatul Qadar. Suara Lia hilang-hilang ni. Kejap, Ustaz. Suara Lia hilang-hilang. Okay. Okay. Halo? Clear. Okay. Alright. Okay. Jangan sibuk mencari tanda tapi sibuklah untuk beramal kepada Allah. Dia sibuk nak mencari tanda aja. Ya, ada yang tapi macam memang Allah bagi. Macam ya, tapi macam tak senyap je, ada je bunyi-bunyi. Yelah, kau tengah bercakap. Cuba kau diam-diam, pergi baca Quran. Macam kan. Tapi sememangnya Allah memberi tanda, ada tanda dia. Tapi alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay. Dan apakah amalan orang perempuan kalau malam Lailatul Qadar? Dan dia period. Zikir. Doa. Okey, dia boleh zikir. Doa. Doa tu amalan yang sangat mulia. Doa mukhul ibadah. Doa kepala pada ibadah.
Doa itu kepala kepada ibadah. Maka sebab itu Allah cakap, orang yang tak doa sombong. Sombongnya tak minta kat aku. Allah tu suka kita minta kat dia. Nampak Allah punya kuasa. Kita kan meminta kepada yang ada. Berkasih kepada yang sudi. Betul tak? Macam lagu Era Fazira. Baru nak cakap. Macam lirik Kau ni lagu. asyik baru nak cakap. Ya cakap lah. Kan? Lirik lagu. Tak ada nak abrak. Okey. Macam mana lagu dia tu? Lagu tu tak- bagus kalau kita ni pada Allah kan. Itu tak ingat. Tak ingat. Tapi berkasih pada yang sudi. Meminta pada yang ada. Kan? Dan siapa lagi yang ada? Siapa lagi yang ada kalau bukan Allah? Siapa lagi yang sudi kalau bukan Allah? Dengan makhluk pun kadang-kadang cinta pada makhluk, cinta bertempoh. Cinta pada makhluk, cinta bertempoh dan berwaktu. Hari ni sayang. Esok lusa belum tahu. Cinta pada manusia adalah cinta yang bertalak. Cinta pada manusia juga adalah cinta yang bereddah. Tapi cinta pada Allah tidak ada eddah dan talaknya. Cinta pada manusia dalam eddah boleh rujuk. Dan habis eddah tak boleh rujuk. No, eddah dah habis nah. Jangan nak kata aku rujuk hang. Tak boleh. Tapi cinta pada Allah, engkau pergi dan engkau kembali, dia terima tanpa eddah dan tanpa rujuk. Dah bercorai dah lari pada jauh daripada tali Allah dah. Dah banyak buat maksiat, dia mai balik. Kalau Allah tu merajuk, hang dulu tak nak kat cik, hampir jauh-jauh. Tak mau cik, tak mau lagi . Kita dah habis talak dah. Dah lebih pada 3 dah, hang buat balik, hang mai balik. Hang buat balik, mai balik. Hang cerai tak mau, cerai kedua. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak beritahu Al-Wadudnya Allah. Ini. Nak tunjuk sikit lah. Boleh Okey. sila. Ini Masya Allah. Ini Al-Wadud. Tapi terbaliklah. Mereka semua tengok terbalik. Al-Wadud. Cinta Allah itu, sayangnya Allah pada kita, Masya Allah. Tidak bertalak, tidak perlu rujuk, tidak perlu ada eddah ataupun sudah habis eddah. Sila datang kembali kepadaku. You know, people always talk about hidup mati, cinta hidup dan mati, cinta akhirat. There is only him yang boleh penuhkan that criteria, cinta hidup, nama mati, pun akhirat. Betul. Sungguh. Nama pun cinta yang abadi. Yeah. Kadang-kadang ramai tak faham akan takdir-takdir Allah. Sengaja Allah kadang-kadang memberi takdir yang susah untuk kita fahami. Contohnya, ada orang tu sayang, suami dia sangat loving tapi suaminya meninggal. Apa lesson yang Allah nak bagi? Aku nak beritahu engkau, suami engkau tu makhluk. Sampai masa dia akan pergi meninggalkan kau. Aku ni cintamu yang abadi. Minta ke aku, sayang aku tak akan pergi pada kamu. Ada kadang-kadang tanpa kita sedari, ujian-ujian orang kahwin dan berpisah. Apa yang Allah nak sampaikan? Allah nak beritahu, suami itu makhluk. Hari ini dia suami engkau, besok tidak lagi. Kerana itulah cinta makhluk yang bersifat sementara. Ada orang sayang pada anak, itulah anak dia seorang. Itulah seorang anak dia. Yang seorang ni lah Allah ambil ajal je. Hari tu saya pergi klinik hantar mak. Staff klinik tu ceritalah. Dia kata, Ustazah, saya cakap lah ada anak tak? Ada, anak saya seorang tapi dah meninggal Ustazah. Saya baru pulih daripada trauma, dia cakap. Itulah anak saya seorang. Lepas tu aksiden pula, dia kata. Allah. Lepas tu aksiden pula. Jadi dia kata, saya tak tahulah nak cakap, nak letak hati ni dekat mana. Sudahlah saya ni berpisah dengan suami. Duduk dengan anak ni je. Dengan anak ni je duduk. Ada dinilai klinik tu Jadi duduk dengan anak saja dan anak ni pula pergi meninggalkan saya, Allah. Aksiden pula meninggal Ustazah. Anak saya Ustazah. So, apa yang Allah nak sampaikan?
Allah kata pergantungan kau pada aku je yang akan kekal dan tak akan lepas. So Allah nak kenalkan diri dia. Ana al-hayyu, ana al-qayyum. Aku berdiri dan aku hidup dan tidak akan mati. Subhanallah. Ya, banyak sebenarnya kita belajar dengan suratul Qadar ini. Ya. Banyak yang kita belajar. Apa Al-Qadar. maksud qadar tu sebenarnya? Qadar The itu word artinya, qadar. saya takut untuk memberi tafsir, takut tidak tepat. Okay? Okay. Sebab macam dekat sini dia terus tulis malam asy-syarifah wal azamah, malam yang sangat mulia dan sangat agung. Dia meletakkan Lailatul Qadar di sini adalah agung. Tapi kalau kalimah qadar itu sendiri, kan Allah pun Al-Qadir, Allah juga Al-Muqtadir, yang bermaksud Allah itu sangat berkuasa. Ada Asmaul Husna, Al-Qadar. Yeah. Allah itu maha berkuasa menguasai hidup kita. Al-Muqtadir, Allah itu sangat berkuasa plan hidup kita. Kita boleh plan, tapi Allah yang muqtadir, yang menentukan. Dan Allah sangat berkuasa dan tugas dia untuk mencipta takdir-takdir kita. Dan tugas kita, Allah tugas dia cipta takdir, tugas kita apa? Mencari kemampuan dalam meredai takdir-takdirnya. Nah, itu pada segi lughahnya, Al-Qadar itu adalah yang maha berkuasa. Tapi secara khususnya dalam surah ini disebutkan malam Lailatul Qadar. Okay. Malam yang penuh dengan Lailatul Syaraf, yang mulia, wa Lailatul Azamah. Azamah tu azim, azim. Subhan Rabbiyal Azimi. Yes, yang maha agung. So malam itu malam yang sangat agung. Maka rugilah orang yang tidak mengejar malam Lailatul Qadar untuk mencari keampunan Allah. So 10 akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan jangan terlalu penat-penatkan diri dengan urusan dunia. Yeah. Buat kuih awal-awal supaya nanti akhir Ramadan kita banyak masa untuk berjaga malam. Banyak masa untuk beribadah, banyak masa untuk berdoa, banyak masa untuk baca Quran, banyak masa untuk solat. Kalau penat sangat siangnya, cat rumah apa semua, tak payahlah cat-cat sangat, biasa-biasa sudah. Kita tak raya tahun ni dah. Itulah, tak ada orang nak datang rumah COVID. Tak ada siapa datang rumah dah. COVID tu akan kan? takut. Jadi siapkan diri untuk beribadah pada malamnya. Dan urusan dunia tu buat ala kadar. Sebab bukan selalu. Setahun sekali saja. Dahlah setahun sekali. Dahlah setahun sekali. Tahun depan tak tentu jumpa lagi. Dan inilah betul yang juga, paling dirisaukan oleh para sahabat. Takut tahun depan tak ada Ramadan, tak jumpa Ramadan. Takut mereka sudah dipanggil ajal. Sebab nak rebut 1000 bulan ini. Okay. Maka pada malam Lailatul Qadar, siapa yang bertasbih, dia tasbih, dia niat nak beribadah. Dia pun duduk. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Okey, tukar. Bagi slow sikit, bagi romantik sikit, bagi feel sikit. Subhanallah wa bihamdihi. Terus rukuk sampailah ke sejadah tu lolap. Okay, Ustazah, kita ada satu less than a minute aja. So Alhamdulillah lah, actually timing dia cantik juga sebab you ended it with nasihat yang sangat best, iaitu kita kena kejar Lailatul Qadar ni and like time ourselves. So Lia nak ucap terima kasih banyak-banyak pada Ustazah Asni dan insyaAllah akan resume balik next week dengan Farah Fauzana. Thank you so much Ustazah, and I hope that this is not the last that we have this type of interaction. Terima kasih kepada anda yang menonton 20 saat sahaja. Okay, boleh tengok balik dekat Instagram di bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Asni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.